Okay, untuk kali ini kita bermula dengan satu lagi pump yang dinamakan axial pump. So axial pump ni sebenarnya adalah coupling terhadap centrifugal. Kerana di dalam centrifugal sebenarnya selalunya kita akan ajar centrifugal pump dan juga axial pump kerana dia mempunyai ciri yang sama, cuma ada satu atau dua perbezaan yang ketara. Okay, axial pump bukanlah positive displacement pump. Ia adalah rotodynamic pump kerana air akan tetap melalui bilah dan tenaga kinetik akan dipindahkan daripada bilah kepada air, dan dengan tenaga yang tinggi pada air boleh bergerak dengan lebih laju atau air boleh bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Okay, ini adalah beberapa idea utama berkenaan dengan axial pump. Pertama, axial flow pumps or propeller pumps allow fluid to enter the impeller axially. So first idea, nama lain untuk axial pump ialah propeller pump kerana bilah yang dipasang di dalam axial pump akan lebih menyerupai propeller, macam propeller kipas enjin bot nelayan, lebih kurang macam itu. Dan perbezaan utama axial pump dan juga centrifugal pump ialah axial pump air akan melalui bilah, akan melalui impeller di dalam keadaan axial. Maksudnya selari dengan arah air yang masuk. Okay, kalau kita imbas kembali pembelajaran kita berkenaan dengan centrifugal pump, kita akan nampak kita akan nampak bahawa centrifugal pump akan masuk pada tengah. Kita akan lukis selalunya centrifugal pump, kita ada bilah macam itu. Air akan masuk daripada air dan keluar perpendicular dengan air. Okay, tetapi untuk axial pump, okay, kita akan lukis, kita akan ada bilah dan kita kata air yang masuk dan air yang keluar akan tetap selari pada satu arah yang sama. They discharge fluid nearly axially, pumping the liquid in a direction that is parallel to the pump shaft. An axial flow pump is also called a propeller pump because the impeller works much like the propeller of a boat. The propeller is driven by a motor that is either sealed directly in the pump body or by a drive shaft that enters the pump tube from side. Axial flow pumps use the propelling action of the impeller vanes on the liquid to develop pressure. Axial flow pumps are frequently used in industrial setting as circulation pumps that work in conjunction with sewage digester or evaporators. Axial pumps are also used in the heat recovery system, nuclear reactor water circulation, and high volume mixing application. Axial pumps can also be used as a liquid pump for ballast control in marine application. Okay, antara kelebihan axial pump, ia boleh digunakan untuk mengalirkan cecair yang lebih likat, okay, ataupun cecair yang bercampur dengan pepejal ataupun cecair dalam keadaan slurry. Berbeza dengan centrifugal pump yang selalunya digunakan hanya untuk cecair sahaja. Selalunya cecair yang bercampur dengan benda asing, kita jarang kita gunakan centrifugal pump kerana kemungkinan besar benda asing tersebut untuk tersekat di antara blade dan juga casing adalah tinggi. Kemudian daripada nota ini kita faham bahawa an axial flow pump use the propeller action to draw water into the pump by suction. An axial pump can be designed as a suction pump that draws water in through one end and discharge it out the top of the pump. However, axial flow pump are not typically used for suction lift application. So di sini diterangkan, nanti selepas ini kita akan lihat beberapa contoh axial pump. Selalunya axial pump digunakan untuk memindahkan cecair daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, tetapi tidak kepada untuk suction lift application. Maksud suction lift application ni ialah
kita untuk memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang tinggi. Contohnya kita daripada sungai, kita nak masukkan ke tangki rumah dan sebagainya, tu jarang orang guna axial pump. Tetapi kalau setakat untuk pindahkan daripada aliran sungai ke dalam lori dan sebagainya, masih boleh diterima lah. Okay, so maknanya dia bukanlah untuk mengangkat ke tempat yang terlalu tinggi. Axial pump used for pumping clear water or storm water may also be submersible. A submersible pump that use an axial flow design is common in irrigation and drainage application. Axial pump may also be used as a sump pump in some industrial application to circulate slurries or waterways or to drain storm water from some pits or waste storage lagoon. So di sini dinyatakan bahawa selalunya kita akan gunakan adalah untuk berkenaan dengan slurries, maksudnya benda yang bercampur, yang agak likat, dan juga untuk memindahkan waste storage ataupun cecair yang bahan buangan yang dialirkan di dalam dengan cecair. So axial flow pumps are typically used in high flow rate, low lift application, yang seperti yang kita telah bincangkan tadi. Dia untuk memindahkan, dia akan memberi sedikit tenaga dan akhirnya bendali boleh dipindahkan dengan had laju yang tinggi, tetapi bukanlah untuk mengangkat cecair, purposely mengangkat cecair daripada satu tempat ke tempat yang lebih tinggi. A mixed flow pump similar to a turbine pump may be used as well pump provided the well is not too deep. So ada juga yang digunakan untuk mengangkat air daripada perigi, tetapi dalam keadaan perigi tersebut tidaklah terlalu dalam. Kerana apa? Ia berbalik kepada idea ia bukanlah untuk tujuan mengangkat air ke tempat yang lebih tinggi. Okay. So ini adalah gambar rajah. Di sebelah kiri adalah radial flow, maksudnya centrifugal pump. So ini boleh centrifugal pump. So kemudian di sebelah kanan dikatakan axial flow dan ini adalah reka bentuk untuk axial pump. Okay. Perbezaan utama ialah untuk centrifugal pump kita tahu bahawa cecair akan disedut melalui air. Okay, akan disedut melalui ruangan di tengah blade dan kemudian air akan diemparkan. Okay, centrifugal ni membawa maksud pergerakan utama di dalam centrifugal pump adalah centrifuge force. Okay, so maknanya kita emparkan. Kita emparkan air, so air akan bergerak perpendicular macam gini. Maknanya 90 darjah terhadap aliran air masuk. Oleh itu ia dikenali juga sebagai radial flow pump. Okay, centrifugal. Centrifugal diberi nama disebabkan force yang bertindak kepada air tersebut adalah force centrifuge. Okay, centrifuge ni force dia yang paling mudah awak fikir. Kita ada baldi di sini. So baldi ni awak ikat. Okay, awak kemudian awak sambungkan dengan pemutar telur katakan. So maknanya baldi ini boleh berputar dengan certain speed. So andai kata awak putarkan baldi ini dengan certain speed, kita dapati bahawa sekiranya ada air di dalam ini, so air itu lama-lama dia akan berbentuk, dia akan terempar ke tepi. Dia akan ada daya membuang ke tepi. So ini yang dinamakan centrifuge force. Okay. So di sini adalah axial flow pump. Okay, so beza kenapa diberi nama axial pump ialah kerana kita dapati bahawa pump akan bertindak seolah-olah sebagai paksi di dalam aliran ini dan aliran masuk dan juga aliran keluar adalah sama. Okay, so maknanya perbezaan utama antara centrifugal pump dan axial pump perbezaan utama ialah arah air masuk dan air keluar untuk axial pump adalah sama, iaitu selari dengan arah aliran masuk. Okay, selalunya paksi axial pump juga selari dengan arah aliran masuk. Okay, persamaannya kedua-duanya menggunakan idea pemindahan tenaga kinetik oleh blade. Maksudnya centrifugal pump, blade akan berpusing, tenaga kinetik daripada blade akan dipindahkan ke dalam cecair dan cecair akan bergerak dengan lebih laju atau ke tempat tinggi. Axial pump juga sama. Okay, motor akan memusingkan blade
blade akan berpusing dan tenaga kinetik akan dipindahkan. Okay, itu persamaan. Yang kedua, persamaan kedua kita dapati bahawa untuk centrifugal pump dan juga axial pump, kedua-duanya akan ada velocity triangle. Oleh itu saya harap awak dapat buat revision berkenaan dengan velocity triangle untuk centrifugal pump dan juga velocity supaya mudah untuk kita fahami velocity triangle untuk axial pump. Okay. So kita pergi kepada fokus kepada axial pump sahaja. Maksudnya yang selebihnya saya harap awak boleh cari sendiri perbezaan antara centrifugal pump dan juga axial pump. Yang utama kita telah bincangkan di sini. Okay, kemudian kita pergi kepada axial pump. Oleh kerana tenaga kinetik yang perlu dipindahkan daripada bilah kepada cecair, oleh itu bilah perlulah dibentuk supaya mempunyai sudut yang tepat ataupun sudut yang elok bagi memastikan tenaga dipindahkan dengan begitu efisien. Kerana sekiranya angle blade tidak tepat ataupun kurang elok, dia akan menghasilkan turbulence. So di dalam pump kita tak panggil turbulent velocity, kita akan lebih menggunakan idea berkenaan dengan pusaran, iaitu whirl velocity. So saya harap awak dapat ingat semula, di dalam velocity triangle kita ada simbol V dan W. So kita ada V whirl, maksudnya adalah berlaku pusaran. Tetapi kalau kita nak kaitkan dengan perkara yang lebih common, pusaran membawa maksud bahawa ada gangguan terhadap aliran, oleh itu seolah-olah turbulent telah berlaku di dalam aliran. So apabila turbulent berlaku, kita kata akan berlaku pengurangan efisiensi sesebuah mesin. Okay. So awak faham, axial pump dia memerlukan bilah untuk transfer kinetic energy. Bilah perlu direka, didesain, dicipta supaya mengurangkan turbulent. Oleh itu angle bilah perlulah pada angle yang baik. Okey, kita nak pergi kepada idea angle blade angle. So di dalam axial flow, okey, perbezaan dengan centrifugal pump di sini, axial pump ialah blade di dalam centrifugal pump, jika awak ingat, dia lebih kepada inlet blade dan inlet blade angle dan juga outlet blade angle. Dia lebih kepada angle pada kawasan inlet dan angle pada kawasan outlet. Okay, di axial pump tetap perkara yang sama berlaku, inlet dan outlet, tetapi kita akan bahagikan lagi kepada dua bahagian, iaitu kita ada dalam keadaan ataupun dalam location ataupun tempat kita nama hub, dan di dalam tempat kita namakan tips. Okay, so hub dan tip tidak ada di dalam centrifugal. Dia hanya ada di dalam axial pump. So apa yang dimaksudkan dengan hub dan tips ialah hub membawa maksud kawasan inlet dan outlet pada permukaan ini. Maknanya pada bonggol pada bonggol shaft ini. Okay, so ini adalah hub. So di sini adalah hub. Dan tips adalah angle pada hujung blade di sini. So ini adalah tips. Okay. Okay. Kerana apa ia penting? Kerana sekiranya kalau kita lihat gambar rajah ini dengan teliti, kita dapati bahawa keratan rentas blade pada atas ni, okay, kita kata tidak sama dengan keratan rentas blade pada bahagian bawah di sini. Okay, oleh itu menyebabkan kita mengatakan inlet dan outlet di mana? So inlet dan outlet ni adalah di sini. So ini adalah kawasan inlet dan ini adalah kawasan outlet. Okay, oleh itu kita boleh katakan pada bahagian yang biru ini, okay, di sini adalah inlet untuk hub dan di sini adalah outlet untuk hub. Okay, kerana dia dalam keadaan inlet dan dalam keadaan outlet, tetapi pada area hub, iaitu area pada kepala pemutar ataupun pada pangkal blade tersebut. So kemudian pada angle di sini, pada titik merah di sini, dia adalah inlet dalam keadaan tips.
Dan pada keadaan di sini ia adalah outlet dalam keadaan tips. Maknanya outlet pada hujung bilah. Oleh itu di dalam axial palm kita akan ada 4 angle. So kita akan ada inlet angle at hub, inlet angle at tip. And then kita ada outlet angle at hub and outlet angle at tips. Okay, kerana apa? Design axial palm blade, maknanya blade untuk axial palm akan mempunyai angle ataupun sudut yang berbeza. Okay, berbeza dengan centrifugal palm. Centrifugal palm kalau kita lihat blade yang ada, so kita ada titik tengah di sini, kita nama I, di mana apa I akan masuk dan kita akan ada blade seperti itu. Okay, so blade ini kita kata kalau kita dalam bentuk 3D memadai, dia bentuk lebih kurang macam ini. Oleh itu kita akan dapati bahawa angle blade pada inlet dan pada outlet di sini kita kata akan mempunyai angle yang sama kerana air akan keluar, air akan masuk daripada I dan dia akan keluar di sini. Okey. So oleh itu inlet dan outlet perlu mempunyai angle yang sama. Tak kiralah dia duduk di atas atau duduk di bawah atau duduk di tengah. So mereka perlu, kawasan tersebut perlu untuk mempunyai kecurunan yang sama, angle yang sama. Tetapi berbeza pada axial palm di sini, awak boleh imagine axial palm ni adalah seperti kipas di dalam kipas angin awak, standing fan tu punya kipas. So dia akan curve berbeza angle. Kerana apa? Kerana sifat dia yang berputar di dalam bentuk axial. Okey, contohnya kalau kita lihat secara front view di sini, kita akan dapati bahawa dia akan ada hub dan dia akan ada blade. So katakan kita ada blade macam itu. Dan awak kena faham bahawa kenapa kita perlu mengira hub dan juga tip di sini, kerana kalau kita, awak pun boleh imagine kenapa orang lari di dalam balapan, katakan 800 meter atau 400 meter. Okay. Kenapa ada yang bermula awal dan ada kenapa yang bermula? Maknanya kedudukan dia tu dia disusun supaya bertingkat-tingkat. Okay. Ini kerana pada curve jarak akan jadi lebih jauh. Okey, jadi sama juga dengan apa yang berlaku di sini. So contohnya pada titik di hub di sini, so kita dapati bahawa ia melalui jarak yang pendek untuk menghabiskan satu pusingan, tetapi pada jarak yang pada tips dia memerlukan jarak yang lebih jauh. Membawa maksud laluan merah memerlukan had laju yang tinggi. Had laju tinggi ni maksudnya apa? Had laju linear yang tinggi. Dan pada hijau kita kata dia akan menggunakan had laju linear yang rendah. Okay. So apa kena mengena had laju linear yang rendah dan had laju linear yang tinggi terhadap angle? So kita ingat balik nanti dalam tutorial kita boleh nampak efisiensi atau sebagainya, velocity triangle ditentukan dengan had laju. Velocity triangle tu maksudnya segitiga had laju. Dan segitiga had laju ini perlu untuk menghasilkan Euler head yang bagus dan sebagainya. Oleh itu, untuk memastikan Euler head pada axial palm bagus, menghasilkan efisiensi yang tinggi, oleh itu ia perlu disesuaikan dengan angle yang tertentu. Itu sebab angle pada inlet dan outlet, pada hub dan juga tip akan berbeza untuk axial palm. Okey, so yang ini saya harap awak dapat baca, awak cari kat Google, insyaAllah ada. So tetapi secara kasarnya idea utama berkenaan kenapa angle pada blade axial palm amat penting disebabkan oleh pada hub dan juga pada tip mereka akan merasai had laju linear yang berbeza. Had laju linear ni awak kena ingat, di dalam palm kita akan membincangkan sesuatu perkara ataupun kita akan membincangkan segitiga had laju dengan menggunakan linear velocity. So linear velocity ni maksudnya unit dia adalah meter per second.
So jadi maksudnya kalau awak duduk di hub di sini, awak akan berlari agak kurang laju. Kerana apa? Okey, kerana kalau kita comparekan dengan orang yang duduk di garisan luar, di tips dia terpaksa lari laju. Kerana apa? Dia perlu menghabiskan jarak yang jauh tetapi di dalam masa yang sama dengan orang yang duduk pada hub. Okay. Itu linear velocity. Dia akan unit dia adalah berapa meter per second. Okay, tetapi apa yang dimaksudkan dalam masa yang sama itu adalah reflect kepada rotational speed. Rotational speed berbeza dengan linear velocity. Dia bukan mengira jarak dan masa. Dia akan lebih mengira kepada putaran dan masa. Jadi maksudnya tidak kiralah awak duduk pada hub ataupun pada tip. Tetapi putaran yang awak habiskan adalah satu putaran. Oleh itu kalau awak duduk di sini, awak masih lagi dengan had laju putaran rotational speed 1 cycle per second, dan orang yang duduk di hub juga orang yang duduk di tip juga akan menghasilkan 1 cycle per second. So walaupun kita kata cycle dia sama, tetapi had laju linear, had laju yang kita kira berdasarkan meter dan second adalah berbeza. Saya harap kat sini awak dapat faham apa yang dimaksudkan dengan rotational speed, apa yang dimaksudkan dengan linear speed, linear velocity, dan kenapa di dalam axial pump ataupun apa-apa juga application, kita dapati bahawa mesin itu mungkin bergerak dengan RPM yang sama. RPM adalah rotational speed. Tetapi kenapa kita takrifkan linear velocity mereka berbeza? Ada yang laju, ada yang rendah, sedangkan RPM sama. Yang itu saya harap awak dapat faham dengan penerangan untuk gambar rajak ini. Maksudnya di dalam pengiraan jangan sampai awak menggunakan RPM 1, RPM 2. So kita tidak ada 2 RPM di dalam satu mesin. Kita hanya ada satu mesin dengan 1 RPM, tetapi kemungkinan mesin tersebut kita boleh takrifkan dengan linear velocity yang berbeza walaupun ia berputar pada rotational speed yang sama. Ini salah satu contoh axial pump. Awak pun boleh nampak di sini. So kita akan ada motor di sini. So motor ini akan menggerakkan, maknanya dia akan dapat extra energi daripada elektrik. So dia akan menggerakkan shaft. Shaft akan berpusing dengan certain velocity dan air akan menerima tenaga kinetik dan akhirnya boleh bergerak sama ada dengan had laju yang tinggi ataupun untuk bergerak ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ini adalah beberapa contoh kita gunakan axial pump. Selalunya orang for sure tak guna centrifugal pump untuk pindahkan air pertanian ataupun air longkang yang slurry dan sebagainya. Selalunya mereka akan menggunakan axial pump. Kerana axial pump ni kalau awak tengok antara yang mudah dibina. Kita kata kita ada pipe, kita ada shaft di situ, kita ada pump, kita letak blade di sini. Selalunya orang akan gapkan ini agak besar. So supaya kalau ada apa-apa benda asing dan akan boleh lalu di bahagian tepi. Ini antara contoh axial pump yang lain, sama ada kita nak sambungkan dalam keadaan horizontal atau keadaan vertikal, tidak mempunyai apa-apa tidak mempunyai masalah. Cuma ada pendapat yang mengatakan sekiranya kita install dalam keadaan vertikal seperti ini, selalunya shaft di sini kalau bocor atau sebagainya masih lagi selamat. Maksudnya air masih lagi berpusing seperti itu. So, tetapi kalau ada kebocoran sebenarnya, dia akan menyebabkan pressure di dalam air tersebut berkurang. Sebenarnya dia akan efek, tidak kiralah dia vertikal atau horizontal, dia tetap akan mengganggu pump head ataupun head of pump yang terhasil. So sekarang ni kita nak lihat berkenaan dengan velocity triangle. So ini adalah yang paling penting sekali kerana sebarang pengiraan yang dibuat untuk axial pump
adalah berdasarkan velocity triangle. Okay, first yang awak kena tahu untuk velocity triangle, saya rasa saya dah boleh laju sikit kerana awak telah belajar velocity triangle di dalam centrifugal pump. Okay, first awak kena lukislah bentuk bilah. So awak lukislah bentuk bilah. Di dalam axial pump kita tak ada forward, backward, radial dan sebagainya. So selalunya kita akan, kerana apa? Kerana bentuk bilah ini kita akan sesuaikan dengan had laju segitiga had laju supaya menghasilkan efisiensi yang tinggi. So jadi kita imagine kita ada blade seperti ini. Okay, to first awak lukislah blade. So tidak perlu risau sama ada dia forward, backward, radial dan sebagainya kerana axial pump tidak ada takrifan seperti itu. Okay, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, awak perlu melukis actual velocity. So di dalam centrifugal pump pun kita akan bermula dengan actual velocity. Actual velocity ni maksudnya ialah kalau awak letak kertas pada aliran tersebut, awak akan dapati kertas tersebut bergerak pada arah actual velocity tersebut. Okay, itu yang dimaksudkan actual velocity. Maksudnya ia adalah had laju sebenar yang mengalir di dalam axial pump. Okay, di dalam axial pump kita bermula dengan actual velocity kita adalah pada inlet dia akan bergerak selari dengan bentuk pipe. Maknanya kalau ini adalah pipe awak, okay, ini adalah pipe. So kita akan anggap bahawa inlet velocity V1 adalah bentuk seperti itu. Dan V2 ataupun actual velocity yang keluar pada outlet blade akan sengit sikit seperti ini. Okay, saya prefer awak buat sengit sikit. Kerana apa? Ada kemungkinan dia boleh sama arah dengan V1, ada kemungkinan dia akan sengit sikit. Okay, kalau dia sengit sikit, dia mesti bentuk seperti ini. So, kenapa dia sengit sikit? Yang ini kita dah terangkan di dalam centrifugal pump. Kerana apabila blade melalui sesuatu halangan, maknanya dalam kes ini apabila blade melalui, apabila cecair melalui blade adalah halangan, oleh itu kemungkinan akan berlaku turbulent atau kita kata akan berlaku gangguan terhadap aliran. So kemungkinan akan berlaku turbulent. Oleh itu apabila turbulent berlaku, actual velocity akan mengalir ataupun akan berubah arah. Okey, oleh kerana ia dipengaruhi oleh putaran blade, katakan putaran dia adalah ke sana, ke atas. Okey, oleh itu selalunya dia akan terpesong sedikit dalam bentuk atas macam ini. Okey, dia akan arah ke atas. Okey. Okey, ini first langkah, maknanya yang terbaik awak imagine bahawa ini adalah arah actual velocity pada inlet dan ini adalah arah actual velocity pada outlet. So awak singitkan sedikit. Okay, then yang ini saya nak terangkan bahawa kita ada inlet, kita ada outlet. Okay, tetapi dalam masa yang sama kita juga ada inlet pada hub dan juga inlet pada tips. So maknanya kat sini kita kata inlet pada hub, di sini adalah inlet pada tips. So ini adalah outlet pada hub, so ini adalah outlet pada tips. So yang ini saya harap awak dapat imagine, saya telah terangkan tadi. Okay, sekarang kita nak pergi seriously kepada melukis velocity triangle. Okay, pertama kita lukis blade. So, dan saya rasa yang ini awak telah faham. Okay, so kemudian kita menulis ataupun melukis actual velocity. So ini adalah actual velocity pada inlet dan kita sengitkan sedikit, ini adalah actual velocity pada outlet. Okay. So kemudian kita akan pecahkan kepada komponen velocity. Okay, dan ini saya rasa awak pun dah faham kerana awak telah buat, awak telah exam, awak telah berjaya untuk melukis velocity triangle dengan baik di dalam fluid mechanics 1 dan 2, fluid mechanics 2 khususnya. Oleh itu saya boleh laju sedikit, saya harap awak boleh buat revision berkenaan dengan velocity triangle. So oleh kerana kita beranggapan bahawa blade ini berpusing pada arah yang macam itu. Okay, oleh itu
dia berpusing dalam rotational speed ataupun kita kata dalam keadaan omega, sama ada dalam bentuk radian per second atau dalam RPM. So itu adalah kita kata adalah omega. So kemudian kerana dia berputar dengan rotational speed, oleh itu kita boleh pecahkan komponen actual velocity V1 kepada U1, maksudnya adalah linear velocity. Okay, linear velocity yang reflect kepada putaran, dan kita pecahkan kepada VR1, maksudnya komponen velocity yang selari dengan arah angle blade. Okay. So, oleh kerana V1 adalah resultant velocity, oleh itu had laju U1 di sini mestilah close loop kepada V1. Close loop tu maksudnya U1 bermula di sini, berakhir di sini, kemudian dia disambung oleh VR1 di sini dan akan berakhir pada hujung V1 di sini. Maksudnya V1 di sini, oleh itu komponen dia mestilah close loop. Maksudnya dia pergi ke atas and then dia akan patah balik ke sini. So ini adalah U1 dan ini adalah VR1. Okay, so saya harap awak dapat faham yang ini. So kemudian untuk outlet, kita pecahkan juga kepada komponen U1 dan VR1. So U1 oleh kerana ia berputar seperti ini, oleh itu for sure dia akan tegak ke atas. So U1 dan U2 adalah tangential velocity. So U1 di sini mestilah sama arah dengan U2. So awak jangan lukis U1 ke atas, U2 ke bawah, tak boleh. Dia kena selari. Okay, so kita akan ada U2 seperti ini dan kita kena make sure dia adalah close loop dengan komponen, lagi satu komponen velocity iaitu VR2. So ini adalah VR2. Okay, so di sini awak kena faham, kita membicarakan tentang komponen velocity U1 dan VR1. U1 dan VR1 adalah vektor dan juga ia adalah imaginary velocity. So imaginary component velocity. So maknanya ia tidak dapat dibuktikan kerana apa? Ia bukanlah actual velocity, dia adalah komponen. Maksudnya velocity yang menghasilkan actual velocity V1 dan V2. Okay. So di sini awak kena faham VR2 di sini dan juga VR1 adalah reflect kepada angle yang berlaku pada inlet dan angle yang berlaku pada outlet. So VR tu maksudnya velocity relative to the blade. Okay, so VR1 maknanya relative to the blade at inlet, VR2 adalah relative to the blade at outlet. Okay. So jadi maksudnya sekarang ni kita dah ada dua komponen velocity U1 dan VR1. Okay. Tadi saya terangkan kenapa V2 kita buat sengit sedikit kerana kemungkinan besar akan berlaku turbulent dan turbulent tersebut kita kata akan shift ataupun akan mengganggu pergerakan actual velocity. So kita gambarkan turbulent velocity itu sebagai V/W yang ini. Okay, so kita kena gerakkan dia ke atas kerana U2 itu terpesong ke atas. Kerana apa? Turbulent ini berlaku, perlu selari dengan U2. Sebab kita kata jarang kalau kita kata blade tu berpusing pada satu arah, tetapi had laju yang berlaku adalah pada arah yang berlawanan. Maksudnya katakan awak pusingkan blade tu ikut arah jam, awak akan ada wujud velocity yang lain yang terpengaruh ataupun yang menerima kesan daripada putaran tersebut, tetapi dia masih lagi akan sama arah, iaitu arah jam. Dia tak mungkin awak pusing arah jam tapi ada velocity yang berlaku lawan arah jam. Okay. So jadi turbulent akan berlaku selalunya selari dengan U2.
Okay. So sekiranya U2 ini adalah turbulent, tetapi kita tulis sebagai W, world, pusaran. Okay. So sekiranya V world 2 ini kita dapat kurangkan ataupun design yang baik, blade yang baik menghasilkan almost zero turbulent. Oleh itu V1 dia akan kembali kepada theoretical ataupun kembali kepada the best velocity. Okay. So selalunya kita kata the best velocity ni adalah ideal ataupun kita kata theoretical velocity. So di manakah theoretical velocity? So boleh imagine sekiranya V world 2 di sini menjadi lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. So actual velocity akan menjadi seperti ini. So jadi oleh itu saya rasa awak pun faham sekiranya turbulent kita boleh kurangkan, actual V2 juga boleh mengalir selari dengan arah actual velocity at inlet. Itu sebab kita so V1 akan selari dengan arah aliran kerana apa? Itu secara maknanya secara teorinya dan juga secara actualnya air akan bergerak pada arah tersebut. Tetapi pada outlet selepas dia berjumpa dengan blade, so air mungkin terpesong sedikit disebabkan oleh berlakunya turbulent, dan sekiranya turbulent tersebut iaitu V2 di sini kita berjaya kurangkan, oleh itu kita boleh takrifkan bahawa V2 sebenarnya akan mengalir pada arah VF. So F tu apa? Maksudnya velocity of theoretical flow ataupun velocity of ideal flow. Maksudnya had laju secara ideal yang boleh berlaku di dalam axial pump sekiranya turbulent ataupun whirl berjaya kita kurangkan. So ini adalah pembinaan velocity triangle untuk axial pump. So saya rasa awak dah familiar dengan terms V1, V2, U1, VR1, VWorld1, VF1. So kemudian seperti yang saya katakan tadi, design untuk axial pump blade ni kita perlu buat berhati-hati kerana angle-nya ada banyak. Kita ada inlet pada hub, inlet pada tips, outlet pada hub dan outlet pada tips. Oleh itu kedudukan angle macam mana? Commonly orang akan beri kedudukan angle adalah seperti ini. Kerana dia akan reflect, kalau yang ini dia akan reflect seolah-olah sudut di sini. So kalau yang ini kita kata seolah-olah dia akan reflect sudut yang ini. So boleh betul tak? Oh tak, dia akan sudut yang inilah. Walau bagaimanapun blade angle ini kita kata bukanlah sesuatu yang awak kena ambil sudut pada tempat itu. Blade angle ini memadai untuk awak beri apa jua nilai sudut yang boleh menggambarkan yang boleh menggambarkan kecerunan ataupun bentuk blade pada inlet dan juga pada outlet, pada hub dan juga pada tip. Maksudnya tidak semestinya awak ambil angle di sini. Ada soalan mungkin dia akan beri angle di sini dan sebagainya. So saya harap yang ini awak dapat faham berkenaan dengan angle. Cuma selalunya orang akan beri angle di sini. Kerana apa? Angle di sini akan memudahkan pengiraan dibuat berdasarkan velocity triangle. So blade angle kita akan nyatakan dalam bentuk beta. Maknanya kita ada beta 1 dan kita ada beta 2. Ini commonly yang digunakan di dalam buku teks, tetapi ada juga buku teks yang menggunakan theta 1, theta 2 dan sebagainya. Oleh itu saya harap awak dapat faham berkenaan dengan blade angle. Kerana ia tidak semestinya disimbolkan dengan huruf beta. So sekarang ni kita pergi kepada beberapa assumption berkenaan dengan velocity yang kita ada. Pertama, di dalam velocity triangle pada inlet, kita dapati bahawa kita tidak ada VF dan kita tidak ada
world velocity. Kerana apa? Kerana kita beranggapan bahawa air yang masuk tidak terganggu alirannya, kita tidak letak apa-apa, oleh itu air akan bergerak di dalam keadaan yang terbaik. So air dalam keadaan yang terbaik maksudnya air mengalir tidak dalam keadaan turbulent. Oleh itu kita beranggapan bahawa pada inlet V-World 1 sama dengan kosong. Oleh itu kerana V-World 1 telah sama dengan kosong, oleh itu kita beranggapan bahawa V1 akan sama dengan VF. Okey, oleh itu kedudukan V1 akan sama dengan VF. Okey. So kemudian yang awak kena faham ialah U1 dan juga U2 akan sama. Kerana apa? Kerana ia berada pada jejari yang sama. So di sini awak kena faham bahawa oleh itu U1 pada hub akan sama dengan U2 pada hub. U1 pada tips akan sama dengan U2 pada tips. Yang ini awak kena ingat. Kerana apa? Rumus berkenaan dengan linear velocity dan juga rotational speed, saya rasa awak pun dah ingat. Rumus dia adalah U1, U sama dengan R omega sama dengan pi dN over 60. Okay, di mana nilai N di sini adalah dalam bentuk RPM. Okay, omega adalah dalam bentuk radian per second. Dan U di sini adalah di dalam unit meter per second. Okay. Okay, so jadi awak nampak bahawa sekiranya R ini sama, maknanya R kat sini adalah constant, oleh itu nilai U akan menjadi sama. So oleh itu kita kata U1 pada hub akan sama pada U outlet pada hub. So U1 pada tips akan sama pada U2 pada tip. Okay, tetapi U1 pada hub tak sama dengan U1 pada tip. So yang ini awak kena ingat. Kerana apa? Kerana jejari pada hub dan juga jejari pada tips akan berbeza. So awak kena faham ini adalah hub, ini adalah blade. Okay, so jejari maknanya dari tengah. Jejari pada hub dan juga jejari pada tips akan totally different. So oleh itu dia akan menghasilkan, kerana rumus dia adalah U sama dengan R omega. Oleh itu nilai jejari berbeza, rotational speed akan constant. So awak akan dapati bahawa nilai U akan berbeza kerana dipengaruhi oleh nilai R. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert. Okay, so kemudian yang akhir sekali yang awak dapat, saya harap awak dapat faham ialah pengiraan flow rate. Flow rate ataupun kadar alir. So kita ada dua sebenarnya. Kalau M dot di sini dia lebih refer kepada mass flow rate. Maksudnya kadar alir berasaskan G-same mass. Okay, tetapi sekiranya medium ataupun fluid yang kita analisis adalah incompressible, okay, di dalam fluid 2 awak dah ingat, awak dah belajar kita ada compressible dan juga incompressible. So sekiranya cecair yang kita gunakan adalah incompressible, bukan cecair, fluid, maksudnya bendalih. Bendalih yang kita gunakan adalah incompressible, contohnya air. So kita boleh menggunakan either volume flow rate. So kalau volume flow rate, so dia akan menjadi Q sama dengan A times V. Okay, kerana unit dia akan menjadi meter cube per second. So kalau mass flow rate kita akan tanda sebagai mass M dan dot. Maknanya M dot ni maknanya mass over T. So maksudnya dia akan menjadi unit kilogram per second. Okay, dua-dua boleh digunakan. Okay, dan rumus awak kena ingat, okay, kerana di dalam axial flow, contohnya kita ada hub di situ dan kita ada blade. Ni shaft. Okay, ni air masuk. Okay, and then kita akan ada air keluar. So, di dalam axial pump, kita dapati bahawa air akan masuk di dalam kawasan ini sahaja. Kerana pada kawasan hub, kita kata air tidak akan masuk. Oleh itu, pengiraan, jadi kalau kita lukis gambar rajah ni, maknanya ini adalah hub dia. So yang ini adalah tips dia. Oleh itu
air hanya melalui kawasan yang berbentuk donat sahaja. Kerana kawasan hub di sini air tidak melalui. So maknanya kita tak boleh nak ambil kira kawasan hub di sini sebagai area. Kita hanya perlu mengira kawasan yang berlorik dengan biru sahaja. So jadi macam mana cara nak mengira? So ditunjukkan seperti rumus ini. So saya rasa awak pun tak perlu, saya rasa awak pun dah boleh faham. So kita ingin mengira area kawasan biru sama juga dengan pi r square. Tetapi pi r square adalah total kawasan bulatan. Oleh itu kita kena mengira A sebagai pi r sama juga dengan pi darabkan dengan R1 kuasa 2 tolakkan dengan R2 kuasa 2. So R1 kuasa 2 apa? R1 kuasa 2 adalah jejari bulatan yang besar. R ni adalah R1. So ni R2. So R2 adalah jejari bulatan yang kecil. Ni adalah R2. Okay, so maknanya awak boleh faham tujuan apa maksud pi r square tolak R1 square tu. So dia adalah lebih ini. Cuma saya tulis terbalik ni. Saya tulis R1 tolak R2. Di sini menulis R2 tolak R1. Saya harap yang itu awak dapat faham lah. Dia bukan satu masalah yang besar. Okay, itu satu berkenaan dengan area yang perlu kita kira di dalam tajuk axial pump. Kemudian had laju. So katakan kita menggunakan idea Q sama dengan A times B. So A di sini awak boleh menggunakan rumus yang ini. Dan V di sini awak kena pastikan awak menggunakan had laju yang perpendicular to the cross section. So perpendicular maksudnya apa? Kalau kita ada pipe di situ dan kita ada axial pump di sini, air mengalir seperti itu dan air mengalir keluar pun seperti itu. Oleh itu, cross section area mestilah kawasan yang perpendicular dengan had laju. So had laju keluar ke sana, oleh itu kita mencari cross section yang macam itu. So oleh itu, kalau cross section kita mengira kawasan yang berlorik ini, oleh itu kita perlu mengambil velocity yang perpendicular 90 darjah. Oleh itu velocity yang perpendicular adalah VF. So yang ni awak kena alert, jangan sesekali kita gunakan V2 untuk mengira kadar alir. So awak kena mengira kadar alir berdasarkan VF ataupun velocity of flow. Dan ataupun awak boleh gunakan had laju V1 untuk mengira kadar alir. Kerana V1 akan sama dengan VF dan VF inlet akan sama dengan VF outlet. Okay, so kemudian kita akan mengira tentang Euler head. Dan saya rasa awak pun boleh alert, Euler head adalah theoretical head. So ini adalah theoretical head. So theoretical head membawa maksud ialah kekuatan pump secara ideal ataupun kekuatan pump secara teori. So rumus dia saya ringkaskan, saya tak buktikan lagi kerana dia dalam centrifugal pump kita telah buktikan berkenaan dengan Euler head. So rumus dia adalah HE sama dengan 1 per G U2 V-wall 2 minus U1 V-wall 1. Jadi kalau awak lihat di dalam equation ini, kita dapati bahawa Euler head boleh menjadi maksimum atau terbaik sekiranya kita berjaya mengosongkan terms yang ini. Kalau kita boleh kosongkan U1 V-wall 1, kita dapat Euler head yang terbaik kerana dia tidak ditolak oleh apa-apa nilai lagi. Okay, tetapi di dalam rumus U1 dan V-wall 1, kita dapati bahawa U1 tak boleh nak kosong. Kerana U1 ni dia reflect tangent velocity ataupun kita kata linear velocity respect to the rotational speed. So maknanya blade berpusing, for sure rotational speed ada, oleh itu tangential velocity juga ada, U1 akan ada. Oleh itu yang boleh kosong di dalam Euler head adalah V-wall 1. Itu sebab engineer akan memastikan bahawa pada inlet tidak ada apa-apa turbulent yang berlaku. Dan kita boleh ringkaskan rumus tersebut menjadi ini dan nilai V-wall 2 di sini kita boleh substitute dengan rumus ini.
So rumus ini saya rasa nanti dalam tutorial saya tunjuk dan saya ataupun awak kalau masih ingat dia adalah rumus yang kita keluarkan daripada segitiga had laju. Okay, kemudian di dalam pump kita mesti mengira berkenaan dengan efisiensi pump. Oleh itu di dalam axial pump kita ada dua, kita ada overall dan juga kita ada manometric efficiency. So kadang-kadang di dalam soalan axial pump dia akan digunakan sebagai hydraulic efficiency dan sebagainya. Okay, yang tu bezanya ialah overall efficiency dia lebih kepada efisiensi, maksudnya kecekapan pump daripada mula tenaga diberikan sehinggalah air sampai ke destinasinya. So maksudnya kalau kita ada motor di sini, katakan di sini ada motor, kemudian kita ada shaft di sini. So dekat shaft ni baru kita katakan kita masuk pipe macam gitu dan baru ada blade. Okay. So overall membawa maksud kalau power dekat sini kita beri 10, air dekat atas ni maksudnya dia sampai pada ketinggian 6 katakan. Oleh itu sepanjang perjalanan ini 4 akan digunakan untuk menentang friction. So ini adalah overall efficiency. So maknanya overall efficiency idea dia power out divide power in. Oleh itu power out hanya 6, power in adalah 10, oleh itu dia adalah sekitar 60%. Kerana overall efficiency mengambil kira dari mula tenaga di supply sehinggalah air boleh sampai kepada destinasi. Okay. Dan manometric efficiency di sini lebih kepada kecekapan pump, okay, tetapi hanya di dalam erti kata memindahkan tenaga pada blade. Maksudnya kita hanya mengira tenaga yang sampai sebelum air melalui blade dan tenaga tersebut kita kata dan tenaga output tu adalah pada destinasi cecair. Okay. Jadi contohnya kalau anda kata di sini kehilangan di sini hanya 1 dan kehilangan yang lainnya di sini adalah 3. Okay. So jadi kita kata 10 yang datang setelah ditolak 3, so kita ada 7. Okay, boleh 7. So jadi kita kata output dia 6, kita supply 7 dan ini adalah efisiensi pada blade. So efisiensi pada blade ini dikenali sebagai manometric efficiency kerana dia lebih kepada mengira kecekapan sesebuah pump untuk memuat naik ataupun untuk menghantar air pada ketinggian yang tertentu berdasarkan tenaga yang diterima oleh blade. So jadi tenaga yang diterima oleh blade adalah tenaga pada titik ini. So dia tidak kira tenaga motor, shaft dan sebagainya.